Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi man sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya'ti 'ala an-nasi zaman la yabqa min al-islam illa rasm wa la yabqa min al-islam illa ism wa la yabqa min al-Qur'an illa rasm masajiduhum 'amirah wa hiya kharabun min al-huda ulama'uhum syarman tahta aydihim as-sama' wa minhum takhruju fitnah wa fihim ta'ud. Sabda Nabi SAW yang membawa maksud akan sampai kepada manusia di akhir zaman, tidak tinggal lagi kepada orang Islam melainkan nama mereka sahaja Islam. Tidak tinggal kepada Al-Quran melainkan Al-Quran itu hanyalah tinggal bacaan. Dan ketika itu manusia akhir zaman sibuk membangunkan masjid, dan masjid mereka cukup hebat, tersergam indah, tetapi jauh daripada petunjuk Allah. Dan sejahat-jahat manusia ketika itu yang berada di atas muka bumi adalah golongan-golongan agama, golongan-golongan ulama, sebagaimana yang disebut oleh Nabi, yakhruju fi akhir zaman rijalu yakhtiluna ad-dunya bid-din. Akan keluar di akhir zaman golongan-golongan yang kita hormat, golongan-golongan ulama, golongan-golongan ustaz, golongan-golongan ustazah, yang mereka ni, yang mereka ni jual agama untuk mendapat kesenangan di dunia yang hanyalah sementara cuma. Terima kasih kepada Tuan Pengurusi, muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah. Marilah pada pagi ini pertama sekalinya kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah, yang mana dengan limpah kurnia daripada Allah, sehingga detik dan saat ini Allah Ta'ala masih lagi bagi peluang kepada kita untuk kita bernafas di atas muka bumi. Allah Ta'ala bagi kepada kita nikmat untuk kita hidup atas muka bumi, yang mana nikmat hidup ni turut dikecapi oleh makhluk Allah Ta'ala yang lain. Makhluk Allah Ta'ala yang bernama binatang, tumbuhan, sehinggalah orang yang tidak beriman kepada Allah pun menikmati nikmat hidup. Allah Ta'ala lebihkan kita dengan Allah Ta'ala bagi kita Islam dan iman, yang mana dengan nikmat Islam dan iman inilah membezakan di antara kita orang yang beriman dan yang kufur kepada Allah, membezakan kita makhluk Allah Ta'ala yang bernama manusia dan juga makhluk Allah Ta'ala yang bernama binatang. Jadi syukur kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang telah Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Baik, terlebih dahulu sebelum saya nak muliakan kuliah kita pada pagi ini, sebagaimana pengurusi minta, insya-Allah saya akan perkenalkan diri saya.
Saya yang bersaiz kecil ni, nama saya Johari bin Abdul Wahab, berasal daripada Batuas, Pulau Pinang, berumur 29 tahun, mendapat pengajian di Mahtafiz Al-Quran di Karachi, Pakistan. Setelah tamat menghafal Al-Quran, menyambung bidang pengajian hadis di Universiti Abu Bakar di Karachi, Pakistan selama 4 tahun. Selepas 7 tahun berada di Pakistan, kemudian baru saya menyambung pengajian saya di Yaman, di Darul Hadis di Ma'rib di Yaman, juga dalam bidang pengajian hadis. Jadi saya baru berkahwin, jadi tak ada harapan nak buat menantu lagi lah. Takat ni tak boleh lagi. Lain kali kita cerita lain pula. Jadi insya-Allah tu pengenalan ringkas saya. Dan saya mengajar di masjid di belah Pulau Pinang, Kedah, Kuala Lumpur, Selangor dan sebagainya. Baik, muslimin dan muslimat, dalam hadis yang Nabi SAW cerita kepada kita tadi, kita sekarang berada di zaman yang disebut oleh Nabi, di zaman orang Islam hanya tinggal nama sahaja. Orang Islam kerana mereka lahir daripada perut orang Islam. Mak bapak mereka Islam, mereka digelar Islam. Sedangkan Islam sudah tidak dipraktikkan dalam kehidupan mereka. Begitu juga dengan Al-Quran yang disebut oleh Nabi mengenai masalah hukum hakam dan sebagainya. Berapa ramai lagi orang Islam yang mereka tidak mau berhukum dengan Islam. Mereka rasa mereka solat, mereka rasa mereka puasa, mereka keluarkan zakat, mereka rasa mereka lah orang yang paling Islam di dunia. Sedangkan Al-Quran bukan setakat nak suruh kita semayang, bukan setakat nak suruh kita keluarkan zakat. Kalau itu sahaja yang Allah Ta'ala nak suruh kita, Allah Ta'ala tak turunkan 30 juzuk Al-Quran. Allah Ta'ala turun 30 juzuk Al-Quran nak bagi tahu kepada kita bahawa agama kita agama yang syumul, agama yang sempurna, agama yang memandu manusia, mengeluarkan manusia daripada kegelapan menuju cahaya agama Allah. Yakhrujuhum minaz zulumati ila nur wa yukhrijuhum min ibadatil ibad ila ibadatir rabbil ibad. Bawa manusia keluar daripada kegelapan menuju cahaya Allah. Bawa manusia keluar daripada menyembah manusia kepada menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila kita tidak melaksanakan Islam dengan sempurna, maka berlakulah sebagaimana yang berlaku pada hari ini. Tengok macam mana orang memfitnah umat Islam, orang tomah umat Islam, sedangkan di situ terdapat hukum hakam yang Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan kepada kita. Kerana tidak dijalankan, maka berlakulah hukum hakam yang tidak didasarkan daripada Al-Quran. Jadi saya menyeru kepada kita semua, kita kembali berpegang kepada Al-Quran, kembali berpegang kepada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk hari ini insya-Allah, pada pagi ini saya mungkin akan baca 1 ataupun 2 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Nabi SAW, pertamanya hadis yang saya petik ialah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, an Zainab Al-Thaqafiyah imraati Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasaddaqna ya ma'syaran nisa walau min huliyikunna. قالت فرجعت إلى عبد الله بن مسعود فقلت له إنك رجل خفيف ذات اليد وإن رسول الله قد أمرنا بالصدقة فأته فاسأله فإن كان ذلك يجزي عني وإلا صرفتها إلى غيركم. فقال عبد الله بن مسعود بل ائتيه الأنت. فانطلقت فإذا امرأة من الأنصاب باب رسول الله
حاجتي وحاجتها. وكان رسول الله قد ألقيت عليه المهبة فخرج علينا البلال فقلنا له ائتي رسول الله فأخبره أن امرأتين بالباب تسألانك أتجزي الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى أيتا في حجورهما ولا تخبره من نحن. فدخل بلال على رسول الله فاسأله فقال له رسول الله من هما؟ قال امرأة من الأنصار وزينب. فقال رسول الله أي الزيانب هي؟ قال امرأة عبد الله. فقال رسول الله لهما أجران أجر القرابة وأجر الصدقة. Daripada Zainab Al-Thaqafiyah, Zainab Al-Thaqafiyah, imraati Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Mas'ud. Nama isteri dia adalah Zainab. Al-Thaqafiyah, maksud Al-Thaqafiyah tu adalah bangsa dia. Al-Thaqafi. Ada setengah ulama sebut bahawa Al-Thaqafi ni berasal daripada Yaman, bangsa daripada golongan Hadrami, Hadramaut yang tinggal di Yaman. Jadi antara sunnah yang kita perlu tahu, ada beberapa sunnah yang mungkin ramai orang Islam yang tak tahu, bahawa Islam mengajar kita supaya kita kaitkan nama kita kepada 3 bentuk perkara. Antaranya Islam ajar kepada kita kaitkan nama kita dengan bangsa kita. Tak dengar, no? Islam ajar kita kaitkan nama kita dengan bangsa kita. Sebagaimana kita pernah dengar sahabat Nabi yang bernama Abu Qatadah Al-Ansari. Nama dia Abu Qatadah, bangsa dia Ansar. Dia kaitkan nama dia dengan bangsa dia. Yang kedua, Islam ajak kepada kita menjadi sunnah, iaitu kita kaitkan nama kita dengan nama negara atau negeri kita. Sebagaimana sahabat Nabi yang kita pernah dengar, nama dia Huzaifah. Huzaifah apa nama dia? Huzaifah Al-Yamani. Dia asal daripada Yaman, dia kaitkan nama dia Huzaifah Al-Yamani. Begitu juga kita disunatkan kait nama kita dengan nama kampung kita. Sebagaimana sahabat Nabi yang bernama Muawiyah bin Hakam As-Sulaim. Nama dia Muawiyah, nama pak dia Hakam, nama kampung dia Sulaim. Dia kaitkan nama dia Muawiyah bin Hakam As-Sulaim. Mengikut kaedah Islam, untuk pengetahuan kita, kalau kita menetap di sesuatu tempat melebihi daripada 4 tahun, kita boleh dapat nama gelaran tempat tersebut. Kita boleh dapat nama gelaran tempat tersebut. Saya dikenali di Pakistan. Orang panggil saya Ustaz Johari Abdul Wahab Al-Pakistani. Sebab apa? Sebab saya duduk Pakistan lebih pada 4 tahun. Kita pun jangan takut. Kita yang duduk mana-mana tempat lebih pada 4 tahun pun boleh dapat. Orang yang duduk di Bukit Jambui pun boleh dapat. Nama dia Hajah Halimah binti Mat. Dia boleh dapat nama dia Hajah Halimah Al-Bukit Al-Jambuli. Sebab lebih duduk 4 tahun. Orang duduk di kampung Dodoi pun boleh dapat. Lebih pada 4 tahun, nama dia Haji Ahmad Al-Kampung Al-Dodoli. Oh, dia dengar ni, dia kata ni negara Arab mana ni, kampung Dodoli. Dia tak tahu kok belah ni, ya, nampak tak? Jadi kaedah Islam ni benda yang jarang kita dengar. Sebab tu saya bagi tahu benda yang kita jarang dengar. Mengikut kaedah Islam, kita menetap lebih pada 4 tahun, kita boleh dapat nama tempat tersebut. Baik, Zainab Al-Thaqafiyah cerita, satu hari kami dengar kuliah Nabi SAW. Maksud kami dengar kuliah Nabi, Nabi bagi kuliah untuk orang perempuan sahaja. Sebab berlaku di zaman Nabi, orang perempuan mai jumpa Nabi, hantar perwakilan bagi tahu kepada Nabi supaya Nabi separate. Nabi asingkan kuliah lelaki dengan perempuan. Maksudnya ada kuliah lelaki dan perempuan ada, tapi mereka nak Nabi bagi masa dekat mereka buat kuliah untuk orang perempuan dia. Maksudnya orang lelaki tak mai sama. Sebab apa? Sebab orang perempuan kadang-kadang bila ada soalan,
kadang-kadang bila ada orang lelaki mereka ni segan nak tanya soalan. Betul tak? Mereka segan nak tanya soalan. Sebagaimana berlaku kepada Ummu Sulaim. Ummu Sulaim bila Nabi dah separate, asingkan kelas, buat khusus kuliah muslimat. Ummu Sulaim tanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, inna Allah la yastahi minal haq. Hal lil mar'ah minal ghasli idha hiya ihtamalat?" Ummu Sulaim kata, "Wahai Rasulullah, Allah Ta'ala tak malu kepada benda yang hak. Aku nak tanya ni, adakah orang perempuan pun kena mandi sekiranya dia bermimpi sebagaimana orang lelaki?" Nampak tak? Soalan yang kita panggil malu kalau nak tanya. Tapi bila Nabi asingkan buat khusus kuliah untuk muslimat, mereka tanya macam-macam masalah. Nampak tak? Saya tuan-tuan sekalian mengajak muslimat ni boleh kata tiap-tiap hari. Jadi bila kita asing, orang perempuan ni tanya macam-macam soalan kat kita. Tak apa, tidak ada masalah. Sebab Islam ajak kepada kita, fas'alu ahli zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada orang yang tahu sekiranya kita tak tahu. Cuma saya paling marah bila saya pergi satu tempat mengajar, ada orang tanya soalan kat saya. Saya pergi ceramah satu tempat dekat Bukit Mertajam. Tak payah abang lah tempat apa, dirahsiakan. Sampai di satu masjid nak pergi ceramah lepas isyak. Sampai satu masjid, tak kereta tu, turun pada kereta seorang pakcik mai. Pakcik tu nampak tak? Dia tak tahu kot saya nak ceramah di masjid ni. Masjid dia tu lah. Dia kata, "Ni, cik ni, pakcik nak tanya satu soalan ni." Saya agak orang tua ni, pakcik ni mungkinlah dia mengaji kat saya di Masjid Batu ke Matang Jangguih ke, mungkin nak tanya soalan agama kat saya. Dia kata, "Ni pakcik nak tanya satu soalan, hang jawab betul-betul." Saya kata, "Pakcik nak tanya soalan apa, pakcik?" "Dah, pakcik nak tanya." "Taulah nak tanya apa, tanyalah." "Duk pakcik nak tanya, pakcik nak tanyalah." Dalam hati lah sebut macam tu. "Dah, pakcik nak tanya kat hang, hang ni ni makan beras apa?" "Oi, jangan kata macam tu kat saya, oh, tak baik oh." Dia kata macam tu kat saya. Dia tak tahu saya nak pergi ceramah masjid dia tu. Yang bestnya lepas isyak, pengurusi pegang mikrofon, panggil saya mai. Saya tak jawab soalan. Sebab apa tak jawab? Ni duk merengkam ni, duk geram ni kat dia ni. "Oi, tanya makan beras apa?" "Beras jangan sebut, bahaya." Dia tak tahu saya nak pergi ceramah. Pengurusi pegang-pegang mic, panggil ustaz, saya bangkit. Bangkit, dia terkejut Jepun. Tahu terkejut Jepun? Muka dia. Saya main-main, saya nampak dia meresot dah keluar. Tak mula ceramah. "Ni pakcik duduk ustaz. Lagi saya nak bagi tahu saya makan beras apa." Baru dia panggil fair and square. Sama-sama kena. Baik. Jadi dia minta kepada Nabi, Nabi buat kuliah muslimat. Jadi Nabi bagi pengisian kepada muslimat. Di antara yang Nabi sebut dalam ceramah Nabi kata, "Tasaddaqna ya ma'syarun nisa." Nabi kata, "Wahai orang perempuan, ambil bahagian dalam bersedekah, ambil bahagian dalam berderma, ambil bahagian dalam bagi zakat." Dia ni bila dengar ceramah Nabi terkesan. Nabi ni kalau cerita bab neraka, seolah-olah neraka ada depan mata para sahabat. Cerita bab syurga, seolah-olah syurga ada depan mata para sahabat. Bila Nabi ni bagi ceramah keluar zakat, derma, bersedekah, dia terkesan. Dia balik, dia jumpa suami dia Abdullah bin Mas'ud. Dia kata, "Innaka rajulun khafifun dhatal yad." Dia kata, "Wahai suami aku tengok hang ni daripada golongan yang susah." Dhatal yad ni maksudnya orang yang tak berada. Maksudnya Abdullah bin Mas'ud ni kahwin dengan isteri dia. Isteri dia ni kita panggil orang yang standard lah, yang ada kerjaya dan sebagainya. Nampak tak? Abdullah bin Mas'ud ni duduk level bawah sikit. Jadi golongan ni yang susah. Jadi aku nak minta tolong hang Abdullah bin Mas'ud, tolong pergi tanya Nabi, boleh tak seorang isteri bagi zakat kepada suami dia? Boleh tak seorang isteri bagi zakat kepada suami dia? Kalau boleh, aku nak bagi kat hang lah ni. Tapi hang pergi tanya Nabi dulu. Baik. Kemudian dia kata kepada isteri dia, "Balik tihil anti." Tak apa, dia tak pergi tanya sendiri. Dia kata senang. Sebab apa? Sebab dia mungkin rasa malu nak tanya soalan macam ni.
Bila suami bagi izin kepada dia untuk dia keluar pergi tanya Nabi, dia tak cakap banyak, terus keluar pergi tanya Nabi SAW. Saya pernah sebut dalam surah di kuliah kita, di surah Bukit Jambui, kita sebut masalah mengenai orang perempuan, boleh tak dia bagi orang bukan mahram masuk dalam rumah dia. Islam ajak orang perempuan nak keluar rumah pun kena minta izin suami, nak bagi orang lain masuk rumah pun kena minta izin suami. Boleh tak orang perempuan dia bagi masuk orang bukan mahram dia di rumah dia? Boleh tak? Hukum dia diharamkan oleh Islam. Baik, tidak ada masalah. Baik, persoalan dia, boleh tak dia bagi masuk mahram dia dalam rumah dia bila suami tak ada rumah? Boleh tak agak-agak? Boleh tak boleh? Jawablah duk. Boleh tak boleh? Saya tak faham tu apa hanggut. Baik, dia terbahagi kepada dua. Saja nak sebut sikit. Terbahagi kepada dua. Satu, nampak tak contohnya, dia duduk di mana? Sini saya tak tahu perumahan apa, semua Kelang. Dia duduk di Bukit Jambui. Perumahan Bukit Jambui. Saya buat contoh Bukit Jambui dekat dengan kita. Baik, dia duduk perumahan Bukit Jambui. Di perumahan tu orang semua tahu dalam kampung tu ada 5-6 biji rumah, semua adik-beradik dia, abang dia, adik lelaki dia, pak dia. Baik, setengah ulama sebut dibenarkan boleh bagi masuk rumah, dibagi rukhsah sebab tidak menimbulkan fitnah. Tu pun seelok-eloknya minta izin kepada suami. Okey, berbeza dengan mahram yang duduk jauh. Dia duduk di Bukit Jambui, suami pergi kerja. Abang dia daripada Johor mai rumah, nak pergi mesyuarat di Wistana tu, mai singgah di rumah dia nak mandi, mai pun tak abang. Duk bagi hon, isteri kita pun buka pintu tengok abang kita daripada Johor mai. Baik, boleh bagi masuk rumah dah masa tu? Hukum dia boleh dengan syarat minta izin suami dulu. Telefon bagi tahu kepada suami, abang saya mai pada Johor, boleh bagi masuk tak? Suami jangan doa bagi masuk. Dia duk geram kat Abang Ipak tu lama dah. Hari tu nak menikah, dia tu duk tanya soalan macam Tok Qadi. Dia geram. Jadi tak usah doa bagi masuk. Kita duk fikir dengan otak kita yang panjang sejengkai, abang dia tu kan kena minta izin suami. Tu kita panggil otak kita yang panjang sejengkai. Islam tak nampak macam tu. Islam nampak benda yang lebih jauh. Baik, dia buka pintu, dia tahu tu abang dia. Betul tak? Agak-agak jiran tahu tak yang tu abang dia? Jiran tahu kata apa? Tu dia laki baru pergi kerja, bawa mai jantan mana pula kat rumah. Tu bukan kopi jantan. Nampak tak? Tu Islam dia panggil saddu dzara'i. Islam tutup dulu pintu yang boleh menyebabkan jadi fitnah. Laki balik isi minyak dekat kedai minyak. Orang bagi tahu ni, tadi jantan mana tak tahu mai rumah masa hampir kerja. Suami kalau tak tahu, dia pun terkejut, tak cakap banyak, balik dengan pipe-pipe tu, balik rumah tanya apa jadi. Kalau suami tahu, tadi tu dia kata, tadi tu abang ipak aku mai pada Johor. Nampak tak? Cantiknya Islam. Baik, ketiganya, orang perempuan boleh tak bagi orang perempuan masuk dalam rumah kalau suami tak ada? Cik Yah duk mai rumah, Cik Yah duk mai rumah, Cik Abang pergi kerja, boleh tak? Boleh dengan izin suami. Suami bagi izin mai Cik Yah tu, telefon suami, abang Cik Yah mai lagi hari ni. Suami bagi masuk, baru bagi masuk. Agak-agak buat macam tu tak? Mampu tak buat macam tu, betul tak? Yang kita tahu macam mana, Cik Yah dulu, Cik Yah bukan nak masuk pun. Kita lebih-lebih, Cik Yah masuklah dalam rumah Cik Yah. Cik Yah kata tak apalah, duk keluar. Tak best lah mengumpat kat luar, mailah masuk dalam rumah. Tu orang perempuan. Baik, kita tinggalkan cerita Cik Yah. Baik, dia suruh isteri dia pergi tanya Nabi. Isteri dia pergi tanya Nabi. Bila tanya Nabi SAW, bila Zainab ni sampai di depan pintu rumah Nabi, ada seorang perempuan lagi duduk depan pintu rumah Nabi. Zainab tanya, hang nak pergi mana? Baik, perempuan ni pun kata, aku nak mai tanya Nabi. Tadi aku dengar ceramah Nabi, Nabi suruh orang perempuan bagi sedekah, bagi derma, keluarkan zakat. Aku nak pergi tanya Nabi, boleh tak aku ni sebagai isteri bagi zakat kepada suami aku? Dengar-dengar dia pun kata, hajati wa hajatuha. Apa maksud dia? Mereka ni dua-dua orang mai atas soalan yang sama.
Lepas tu ketuk pintu rumah Nabi. Bilal keluar. Bilal tanya ni pasal apa? Zainab kata hampir tanya kat Nabi, boleh tak seorang isteri bagi zakat kepada suami, bagi sedekah kepada suami? Bilal pun masuk jumpa Nabi, bagi tahu di luar sana ada 2 orang perempuan. Tanya boleh tak seorang suami bagi zakat kepada isteri dia? Boleh tak seorang isteri bagi zakat kat suami dia? Baik, Nabi SAW tanya siapa dia 2 orang perempuan tu? Imra'atun minal ansar wa Zainab. Apa dia maksud dia? Bilal pun kata seorang tu perempuan Ansar, seorang lagi nama dia Zainab. Nabi dengar, Nabi kata ayu Zayani, Zainab yang mana ni? Zainab anak aku ke? Zainab janda Zaid bin Harisah ke? Zainab isteri kepada Abdullah bin Mas'ud? Nabi tanya sebab anak Nabi ada nama Zainab. Kita tahu dah bahawa Nabi dan keturunan dia tak boleh terima zakat. Baik, kemudian dia kata kepada Nabi, tak, Zainab tu adalah isteri kepada Abdullah bin Mas'ud. Kemudian Nabi pun jawab, hukum orang perempuan boleh tak bagi zakat kepada suami dia? Yang tu kita akan sambung lain kali. Jawapan dia kita sambung lain kali. Kita tengok hadis yang kedua. Filem pun nampak tak dia berhenti masa tengah duk best betul tak? Tapi pun jangan dah buat macam tu, dia pun tak habaq lah. Baik, Nabi kata apa dia? Lahuma ajran, ajrul qarabah wa ajrus sadaqah. Nabi sebut hukum orang perempuan. Orang perempuan dia ada kelayakan untuk bagi zakat. Suami dia susah, sehingga suami dia kita tengok pun layak untuk menerima zakat. Susah, hidup dhaif, bankrupt ke perniagaan, jadi susah. Baik, sekiranya berlaku dalam keadaan macam ni, hukum dia dibenarkan isteri bagi zakat kepada suami. Lahuma ajran, mereka dapat 2 pahala. 1 pahala keluarkan sedekah, keluarkan zakat, dan yang keduanya pahala mengeratkan lagi hubungan suami isteri, hubungan saudara. Jadi apa dia yang nak bagi tahu kepada kita? Mungkin benda ni ramai antara kita tak tahu. Hukum seorang suami, dia tidak boleh bagi zakat kepada isteri dia. Sebab isteri merupakan tanggungan kepada suami. Nampak tak? Seorang suami tak boleh bagi zakat kepada bini dia. Kalau bagi sah tak? Tak sah. Dia kira-kira nampak tak? Zakat tahun ni ada 3,000. Dia bagi kat bini dia, dia kata ni ambil zakat ni, hang pergi beli rantai labuh mai. Aku bagi zakat dekat hang. Bini tu terus salam tangan laki, cium, terima kasih abang, terima kasih abang. Nak start kereta pergi beli rantai tu, dan lagi sujud syukur sekali. Ya Allah, syukurlah aku dapat laki yang bagus. Baik, hukum dia tidak sah. Berbeza dengan isteri. Isteri, dia bukan tanggungan kepada suami. Isteri, suami itu bukan tanggungan dia. Maksudnya kalau dia kerja, dia ada duit ringgit dan sebagainya, dia tak bagi gaji kepada suami pun tidak ada masalah. Sebab suami itu bukan tanggungan dia. Cuma dalam Islam, kita panggil ada sistem ta'awun. Ada sistem tolong-menolong. Laki kerja gaji 1,000, kita kerja gaji 3,000. Kita ada sedikit pendidikan, kerja gaji mahal. Tak mau bagi gaji kat suami pun tak ada masalah. Tapi kita panggil kita ada kerja sama. Kita gaji 3,000, bagi kat suami 2,000, abang ambil 2,000 ni nak bayar rumah ke, kereta ke, bayar 1,000 kita simpan buat belanja. Yang tu yang Islam ajar. Sebab apa? Isteri boleh bagi zakat kepada suami sebab suami itu bukan tanggungan dia. Bukan tanggungan dia. Berbeza dengan ibu bapa. Boleh tak seorang bapa bagi zakat kepada anak dia? Hukum dia tak boleh. Sebab anak dia tu merupakan tanggungan bagi dia. Walaupun anak dia tu layak terima zakat, dia tak boleh bagi. Sebab anak tu tanggungan kepada dia. Baik, cuma setengah ulama sebut. Baik, katalah anak tu, dia ni dah sekolah, dah terima pendidikan, kerja, kahwin, ada rumah tangga sendiri. Bila ada rumah tangga sendiri, maksud dia, pok ni dah lepas tangan, betul tak? Hang dah ada keluarga sendiri, aku bukan tanggung hang dah. Baik, setengah ulama sebut, ketika mana berlaku keadaan macam ni, tiba-tiba anak jadi susah. Anak bankrupt niaga, jadi susah, jadi muflis. Setengah ulama sebut masa ni, baik, bapa tu kerana lepas tanggungan boleh bagi zakat. Setengah ulama sebut, jumhur sebut tidak boleh bagi zakat.
Dia boleh bagi selain pada zakat, pinjaman ke, dia nak sedekah ke, yang tu tidak ada masalah. Baik, begitu juga dengan anak. Mak pak kerja bela dia dan sebagainya, anak senang ada kerjaya, tiba-tiba mak pak jadi susah. Dia boleh bagi zakat pada mak pak tak? Hukum dia tak boleh. Sebab mak pak tu dah jadi tanggungan kepada dia. Dia kena pula jaga mak pak dia. Jadi kita sebut ni sikit sebanyak masalah mengenai zakat. Sebelum saya nak sebut dengan lebih lanjut, siapa yang ada soalan nak tanya boleh tanya. Saya mengajak macam tu sebagaimana saya mengaji di Pakistan, di Yaman. Kita mengajak satu benda, kita terus buka soal jawab. Kita tak mau tunggu sampai habis, takut sagi orang lupa. Jadi siapa yang ada soalan boleh tanya sekarang, insya-Allah. Jangan biarkan Hindu anda berada di dalam misteri. Sila tanya. Jelas dah? Siapa nak? Katanya bapa tak boleh bagi zakat kat anak, tapi kalau mak boleh tak bagi zakat? Baik, hukum dia sama, tidak boleh bagi zakat. Tak boleh. Kita tak boleh bagi zakat kepada dia. Tapi kita boleh bagi zakat kepada ahli karabat kita. Pak saudara kita ada seorang susah, anak 9 orang, kita nampak susah apa, kita pun bagi zakat kepada dia, yang tu Islam benarkan. Mak dengan pak, nampak tak, kita tak boleh benarkan bagi zakat sesama mereka. Sebagaimana berlaku di Kuala Lumpur, saya mengajak sana, orang kaya ni bagi zakat kepada orang kaya. Nampak tak? Di sana semua datuk-datuk, Tan Sri, Bapak Sri semua ada sana. Nampak tak? Tan Sri ni ada keluar zakat, datuk ni ada keluar zakat 300,000. Dia pergi jumpa datuk seorang lagi, datuk seorang lagi ada zakat 500,000. Dia kata, datuk ni kata kepada datuk nu, aku bagi ke hang zakat aku, hang bagi zakat hang kat aku. Depa tukar. Hukum dia tak boleh. Ni jenis datuk-datuk ni. Dia kata, datuk, saya bagi zakat kat datuk, datuk bagi zakat pula kat datuk ni. Hukum dia tak boleh. Ni dia panggil khida', dia panggil tipu daya. Wallahu alam. Ada soalan? Saya tanya soalan. Ada satu orang kalau dia masih kerja pada jauh lah, so dia main merayu, dia kata kena buat operate, so dia minta bantuan banyak mana yang dan kelas lah. So bantuan tu kita bagi kat dia, kita nak niat kita macam zakat, boleh tak? Baik, dia memang memerlukan, maksudnya dalam keadaan tu dia susah, dia miskin, lepas tu tiba-tiba kena operate, duk minta derma kat masjid dan sebagainya. Baik, dia mai jumpa kita, kebetulan kita nak keluar zakat 1,000. Baik, dia adik-beradik kita atau saudara mara kita. Baik, hukum dia dibenarkan. Kita boleh keluar zakat kepada dia, dan kita masa tu terangkat kewajipan zakat kepada kita. Sama ada kita boleh bagi zakat kepada dia, ataupun kita boleh bagi sedekah kepada dia, ataupun kita boleh bagi derma kepada dia, atau kita boleh bagi pinjam kepada dia. Kita bagi qardun hasan. Qardun hasan. Sebagaimana tadi duk heboh mengenai apa? Baru-baru ni haji apa? Pi haji pinjam bank. Betul tak? Tak. Pinjam bank. Majlis fatwa sebut haram, hukum dia betul tak? Ada seorang ustazah apa, Al-Fadilah nama apa, tak tahu orang tua tu? Jangan duk sebut nama dia. Dia kata tak boleh. Baik, nak jawab macam mana? Nak jawabnya kita jawab dengan hadis Jibril lah. Jibril satu hari mai jumpa Nabi. Mai jumpa Nabi, dia tanya kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad akhbirni anil Islam. Jibril tanya kepada Nabi, wahai Muhammad, dia berupa seorang lelaki duduk dalam majlis Nabi, tanya Nabi soalan, ya Muhammad akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, tolong habaq kat aku mengenai Islam. Jibril habaq satu. Last kali, apa dia Jibril kata? Jibril kata, Nabi jawab soalan Jibril. Nabi kata, anta hujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Baik, Nabi bagi tahu Islam, mengucap 2 kalimah syahadah, sembahyang, puasa. Last kali Nabi kata, kerjakanlah haji sekiranya kita berkemampuan. Apa dia maksud mampu? Mampu terbagi kepada dua. Sama ada kita mampu daripada segi duit ringgit, dan kita mampu daripada segi tenaga kita. Duit ringgit ada, tenaga tak ada pun tak payah buat haji lagi. Nampak tak? Tenaga ada, duit ringgit ada pun tak payah buat haji lagi. Baik, boleh tak pinjam bank, kita nak buat ibadah haji,
Kita nak buat ibadah yang terbaik, seelok-eloknya jangan libatkan diri kita dengan riba. Jangan libatkan diri kita dengan debu-debu riba. Nah, ataupun kita nak buat haji, kita umur 70 dah. Duk ambil kalkulator, duk kira aku ni tak dan tahun depan dah apa jalan. Duk kira dengan kalkulator, okey. Kita takut jadi macam tu, pinjam anak-anak pun tak ada duit, betul tak? Pergi jumpa mana-mana orang. Adik-beradik apa orang, pergi jumpa dia, bagi tahu ni saya nak pinjam 15,000 dia kata. Saya nak pergi buat haji, nampak tak saya takut umur saya tak panjang. Jadi saya nak pergi buat haji juga, teringin. Ni pinjam 15,000, kalau saya balik, saya nanti bayar sebulan 1,000. Kalau jadi apa-apa kat saya dah pesan kat anak-anak, kita sign agreement, mereka ni nanti bayar sebulan 1,000. Tadi dalam masa setahun 3 bulan, clear 15,000 ni. Baik, setengah ulama sebut bagi kemudahan, bagi rukhsah, sebab kita buat pinjaman yang baik. Kalau kita mati pun, anak beranak kita boleh tolong settle hutang kita. Baik, kita balik. Balik-balik, duk hidup lagi contoh. Duk hidup lagi lah, tak mati. Kita pun kata, Allah hidup pula kata. Kalau mati anak-anak aku bayar ni, aku kena bayar. Okey, dia bayar sebulan 1,000. Sebulan 1,000, masuk bulan ke-15, last payment. Bayar yang terakhir, sepatutnya dia kena bayar 1,000. Dia bayar 2,000. Kawan tu kira-kira, dia kata 2,000. Jadi riba tak? Ha? Baik, yang ni kalau kita kena panggil, dia ada sistem dalam Islam, qardun hasan, pinjaman yang baik. Kawan tu kira-kira, ni lebih 1,000 ni, tak mau ambil balik riba. Tak, dia kata ni bukan riba. Ni kita panggil rasa kita terima kasih kepada dia, hadiah kita kepada dia. Dulu siapa pun tak mau tolong nak pergi haji, dia tolong kita. Kita dah selamat haji, 1,000 ni sedekah, hadiah bagi dia. Baik, hukum dia boleh ambil. Tak mau, mai tolak tang ni. Hukum dia boleh ambil. Nah, jaga elok-elok. Kita kena tahu nak masalah riba dah ni, semua orang kena. Kita semua kena. Nah, kita semua kena masalah riba. Jangan main-main. Orang kampung, stay kampung. Tu orang jual, orang duduk daripada pesawah. Depa ada tanam beras ni, ada grade kan. Kawan ada 2 lot, satu jiran dia tu tanam beras basmati. Apa basmati? Dia beras basmati, kawan dia tu tepi benang dia. Dia tanam beras bas hidup. Yang tu bas mati ni bas hidup lah. Dia tanam beras grade C, betul tak? Dia pun dah tak lalu dah makan beras grade C ni, pergi jumpa kawan tu, teringin nak makan basmati. Kawan tu pun dah tak lalu makan basmati, teringin nak makan beras grade rendah ni. Lepas tukar dua orang. Tukar macam mana? Dia ni kata, beras pakcik, beras grade C. Beras saya elok lah macam ni. Pakcik ambil sekilo ni, pakcik bagi saya 3 kilo. Baru fair. Baik, hukum dia bagi sekilo, kawan tu ambil 3 kilo. Hukum dia riba. Hukum dia riba. Sebab apa? Beras dengan beras. Hukum ni tak boleh. Hukum dia riba. Nak kena faham elok. Nah, wallahu alam. Ada soalan? Tak, kalau yang tak tahu yang ni, yang dua tu saya saja bagi je nak tak. Yang kawan bahan mati tu kata, tak tahu yang 3 kilo, yang kilo saya hadiah. Baik, hadiah waktu lain. Satu waktu tu kita takut dia panggil unsur-unsur riba. Beza dengan kita beli dengan dia. Dia kata beras ni, dia kata harga lalu orang duk jual RM7, saya jual RM3 cukup lah. Okey, kita ambil RM3. Kita bagi RM3, dia bagi sekilo. Beras kita kata lalu selalu duk jual sekilo, kata RM3 juga. Ni ambil 2 kilo lah, ambil RM3. Okey, bagi, tak ada masalah. Kita tukar dengan duit dulu. Nampak tak? Kalau kita pergi tukar beras dengan beras, al-milhu bil-milh, garam dengan garam pun jadi riba. Bukan kata kita beras basmati sekilo, dia bagi 3 kilo, dia bagi sekilo 100 gram pun jadi riba. Duit pun jadi riba kalau duit sama-sama duit. Masuk sama-sama duit macam mana? Kita nak guna duit apa? Duit apa kita panggil? Duit kecil ni. Nak tukar duit kecil, nak pergi tukar. Kita nak tukar duit ni, orang semua tak ada. Ada kawan tu seorang, dia kata nak tukar boleh, ada kata saya cas RM1. Dia bagi kepada kita 99, kita bagi 100. Hukum dia riba. Tapi kalau mata wang asing tak ada masalah. Kita duit Malaysia, kawan tu duit Singapura, mata wang berbeza, yang tu tidak ada masalah. Wallahu alam. Ada lagi? Baik, kemudiannya dia sebut kepada kita juga masalah yang disebut dalam masalah zakat ni, berkenaan orang perempuan ni, antaranya masalah zakat mah.
Nah, zakat barang mai. Zakat barang mai, nampak tak? Tak lama lagi selalunya orang kita berkeluar ketika mana bulan Ramadan. Jadi jangan lupa keluar zakat barang mai lepas ni. Sebab yang tu merupakan zakat yang fardu bagi kita. Cuma banyak mana kita nak keluar? Banyak mana nak keluar? Macam tak nak pakai barang mai? Oh, kira macam tu ke? Kira okey lah kira macam tu. Baik, saya nak bagi tahu sikit sajalah mengenai cara yang tepat. Dalam kitab Mughni yang ditulis oleh Ibnu Qudamah, kita sebut bab zakat sikit. Baik, cara yang paling tepat kita nak keluar zakat bagi orang mai, bagi barang mai pula dah. Bagi orang perempuan yang ada barang mai. Nampak tak? Bagi orang perempuan yang ada barang mai, mengikut jumhur ulama, barang mai yang dia pakai untuk diri dia tidak dikenakan zakat. Nah, yang ni disebut oleh jumhur ulama. Maksud dia apa? Dia tak kena zakat macam mana? Dia aksesori biasa badan dia. Nampak tak? Rantai labuh ada 2. Cincin 7. 1, 2, 3, 4, 5. Ni sini buah 2. 7. Subang dia bubuh aksesori 3. 1, 2, 3. Pakai tudung, tak nampak. Kalau tak pakai tudung nampak dah. Baik, perempuan yang pakai barang mai di badan dia dan dia tidak simpan barang mai, jumhur ulama sebut dia tak dikenakan zakat. Jumhur ulama sebut dia tidak dikenakan zakat. Saya tak tahulah di Malaysia ni depa kata orang perempuan pakai tak pakai barang mai kena zakat. Wallahu a'lam. Saya duk cari tak jumpa. Kita ni benda yang menguntungkan kita, kita semua sapu, betul tak? Saya nak bagi tahu dalam Islam barang mai yang kita ni guna tidak dikenakan zakat. Berbeza dengan barang mai yang kita simpan. Barang mai bila kita nak keluar zakat, bila cukup haul, cukup setahun. Katalah kita tahun ni bulan Ramadan, 1 Ramadan keluar, tahun sekali lagi baru keluar. Banyak mana barang mai yang kita tak pakai? Kita duk fikir adakah orang barang mai beli tak pakai? Kita duk fikir mungkin tak ada, sebab kita memang tak macam tu. Ada orang macam tu, duit banyak dan sebagainya, dia ada sampai 15, 17 barang mai dia, cincin dia tak pakai. Ataupun senang kita nak faham, mungkin kita juga jadi macam tu. Contohnya macam mana? Kita itu mak kita nak mati, dia bagi kepada kita 2-3 utai barang mai, 2-3 utai rantai. Nampak tak? Bagi kepada kita, dia dah mati 10 tahun dah. Kita nak pakai barang mai tu pun orang panggil old fashion. Oh, ni bunga-bunga tak kena apa, tak mau pakai. Nampak tak? Jadi kita tak mau pakai. Kita simpan barang mai tu. Nak jual pun sayang ni mak dia, kita simpan. Kita tak pakai, bila cukup berat dia, barang mai tersebut dikenakan zakat. Barang mai tersebut dikenakan zakat. Baik, banyak mana? Bila cukup 20 mithqal. Bukan mithqal telefon tu. Tu mithqal lain. Mithqal dia dikenakan zakat 1/40. Mithqal 20 kita tukar dengan timbangan hari ini, baik, dia berjumlah 85 gram. Barang mai 85 gram bukan berat mana pun. Dia tak pakai barang mai tu. Memang dia tak pakai. Yang ada di badan dia tidak dikenakan zakat kerana dia pakai barang mai tu. Dia bagi perhiasan tidak dikenakan sebab dia pakai. Yang dikenakan hanya barang mai yang tidak dipakai, simpanan kepada dia. Baik, cukup tahun ni ambil barang-barang mai dia. Dia ada cincin 7-8 bentuk. 10 tahun lepas old fashion, orang tak pakai dah. Nak jual sayang laki dia, hadiah kat dia, simpan. Bawa pergi timbang di mana? Timbang di mana? Timbang di kedai mai lah, takkan timbang di kedai simen pula. Timbang di kedai mai. Timbang-timbang, okey, 85 gram. Ni kita ajak kaedah kira. Lain kali pergi timbang tak payah telefon ustaz, tak payah tanya orang, kita sendiri boleh kira sendiri. Okey, 85 gram. Katalah barang mai dia timbang-timbang ada 103 gram. Baik, dia nak buat macam mana? Siapa nak jawab? Ni boleh padam tak? Saya nak tulis sikit, boleh tak? Ayam yang 85 saja, Ustaz. Banyaklah, banyak 85 saja. Boleh padam tak? Saya nak tulis sikit. Gambar ya, boleh tarik. Baik, 85
Tengok elok-elok. Katalah dia pergi kira, nampak tak? Barang mas dia pergi kira di timbang di mana? Kedai mas. Ada katalah kita buat misalan 100 berapa? 103 gram. Dia kena tak zakat? Sebab lebih daripada 85 gram. Nak kira macam mana? Ha? Capuk dengan apa? Capuk dengan barang mas ni snap nak beli pula. Macam ni. Dia 103 gram. Dia kali dengan harga mas semasa. Dia tak boleh kira dia beli 10 tahun lepas dulu 61 gram. Tak boleh. Mesti kira dengan harga mas pasaran. Okey. Pergi tanya lah berapa harga 1 gram? 109 ringgit. Mesti baru beli barang mas tu. Nampak tak? Baik, 109 ringgit. 103 gram kali dengan 109 ringgit. Jadi berapa? Siapa dah bawa kalkulator? Tengok telefon. 103 gram kali dengan harga pasaran 109 ringgit. Jadi berapa? Baik. 11,000 Baik, keseluruhan harga barang emas dia yang dia tak pakai, yang berat 103 gram, keseluruhan harga purata ialah berapa? 11,227. Ni kita panggil jumlah barang emas yang dia ada, yang dia tak pakai. Baik, kita dah dapat jumlah 11,227. Jadi emas kita 1/40. Bermakna 1/40 kita tolak 2.5%. 2.5%. Baik, kita ambil 11,200 sebelah 11,227 tolak dengan 2.5%. Jadi 10946. Jadi 10946. Okey, kita pun tolak 712 2 ini buat 12 4 8. Betul tak? Ha? Betul tak? Salah. Ini satu. Baik, 12 4 8. Dia pinjam kosong jadi duduk sebelah. Jadi zakat dia berapa? RM281. Nampak tak? Tak banyak pun. Daripada 11,000 tu dia hanya keluar RM281. Cara nak kira macam mana? Sekali lagi. Baik, bawa barang emas pi timbang di kedai emas. Kena bak satu-satu ke? Tak payah bak satu-satu. Tak payah dok bak start kereta pi kedai apa ke, tak payah. Saya kena bagi tahu naik bas apa, tak payah. Bawa barang emas pi timbang dapat gram. Barang emas mana yang kita tak pakai setahun tu, cukup haul dia, ambil kemudian pi kira. Timbang tadi 85 gram, cukup. Ngam orang kata. Ambil 85 gram kemudian nak buat apa? Kali dengan harga semasa RM109. Dapat jumlah? Dapat dah jumlah? Kena ambil telefon lo kira. Saya buka Adi Putra. 85 kali dengan 109. Jadi berapa? Jadi barang emas dia akan beri 9,265. Baik, kemudian dia dapat berapa? Tolak dengan 2.5%. Okey. Berapa jumlah yang kita akan dapat? Tolak dengan 2.5%.
0.5%. Jadi 9033. 9033. Tolak balik. Jadi berapa? 2 3 berapa? 2. Baik. Zakat dia 232. Dia kata saya nak bagi 200 boleh tak? Hukum dia tak ada masalah. Lebih dikira sedekah kepada dia. Boleh faham tak? Saya mengajar, saya akan sebut satu-satu. Saya tanya orang mengaji Bukit Jamboi, kita sebut bab hudud, kita tunjuk cara nak sebat, ambil rotan macam mana, nak sebat macam mana, sebat di mana dan sebagainya. Wallahu alam. Ada soalan tambahan boleh tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa? Pulak dah, jenis ada batu pulak dah. Mana nak tahu, tak pernah pakai pun. Oh, ada barang mah, ada batu-batu no. Baik, maksudnya dia panggil barang mah tu ada sampingan lah, aksesori dia. Berlian ke apa ke. Baik, berlian kita panggil barang-barang perhiasan, semuanya dikenakan kita panggil zakat. Nah, kena zakat. Baik, kita ambil barang zakat mah kita tu, campur berlian apa semua, timbang. Timbang tengok, nampak tak? Timbang berlian tu, kita panggil berlian tu harga dia mengikut pasaran dia juga. Dan berlian tak sama dengan mah. Cuma ada setengah ulama sebut perhiasan ni mah harga apa ke, kita kira sekali dengan mah. Ada setengah sebut macam tu. Bila jadi macam tu, ambil pi timbang, kemudian minta kepada orang yang kedai mah tu timbang berlian kita. Dia boleh timbang daripada alat, boleh ambil apa semua, boleh timbang semula. Lepas kita kena buka-buka, tidak ada masalah kita nak keluar zakat ni. Ambil timbang, kemudian ambil berat mah berlian tu kali dengan ada 5 biji berlian berapa, ambil mah kira, tolak jadi berapa. Tolak, tengok balik kita punya keputusan berapa. Nah, baru kita boleh keluar zakat. Nah, wallahu alam. Ada soalan? Ya, saya nampak mata 4 dah ni. Saya tengok macam tu usyar orang panggil. Kalau batu macam-macam Ustaz ada saya kecil. Pulak dah, batu macam-macam pulak dah. Ni heran ni. Baik, dia macam ni, Ghalib tengok barang mah macam mana. Nah, kalau tengok barang mah macam mana, banyak tak banyak. Nampak tak? Kalau kita memang ada rantai tu penuh dengan batu tak pakai, nampak tak? Tengok dia ada banyak mana. Nampak tak? Ambil dengan ni, kira balik banyak mana, banyak tak. Sebagaimana orang dia kata dia ada barang mah. Saya ustaz, barang mah saya pakai dengan tak pakai sama banyak. Nak keluar zakat, tak keluar zakat. Kita sebut yang selamatnya keluar zakat. Nampak tak? Banyak, ataupun dia ni banyak dengan banyak pakai, tak banyak tak pakai. Banyak pakai tu kena keluar, tak payah keluar zakat lah. Tapi banyak sikit dia pakai, kadang-kadang lah. Jenis nak pergi kenduri baru dia perkena. Jenis Mami Tanjung ni, yang dikena gelang tang ni, nampak tak? Baik, hari kenduri baru dia pasang aksesori. Hari kenduri tu tengok banyak mana. Dia tak pakai, tidak dikenakan zakat bagi dia. Tengok keadaan dulu. Batu tu, sagi saya buat tutup ni senang. Sagi mai batu, sagi mai pula batu lain, pening kepala dia. Sagi mai batu tu, tak beritahu, tengok keadaan macam mana. Barang tu banyak mana, pergi timbang dulu. Katalah ambil rantai yang seutas tu, yang ada batu tu pun keluar. Tengok ada 90 gram. Kita agak-agak ni lebih kurang mah, ni ada 50 gram. Tambah 50 gram batu tu. Batu tu kita buang tepi. Nah, wallahu a'lam. Ada batu-batu lain lagi? Apa dia? Barang mah palsu. Dia panggil mah tak? Dia tak panggil mah, dia panggil zulian. Ingat tak tahu? Barang mah yang bukan asli tak dikenakan mah, tak kenakan zakat. Tapi barang mah yang bergrade, kan dia ada grade 916, 77389. Ada. Tengok keadaan kita, barang mah kita tengok keadaan.